Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang hadir Sarudin yang Noh yang merupakan ibu kita dan juga akan memimpin program kita berbagi. Pertama sekali saya selaku penghormat mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk menjadi program kita pada pagi ini. Sebenarnya program kita ini dirancang pada bulan 5 Februari, tapi banyak halangan-halangannya bahawa inilah tidak dapat. Itu pun saya minta kalau boleh tunda kepada minggu depan. Tapi tak dapat. Pada Ustaz ni ada program lain dan selepas lain pun dia tak tahu bila boleh tarik. Saya tanya Pak Imam kita tak ada. Minggu ni kita minta kalau cara senang-senang. Walaupun dia kata jalan. Tapi oleh kerana ada lain dia jalan. Jadi untuk makluman pagi pada 7 bulan tahun ini pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Pekan Rompin telah mengadakan kursus yang sama di bawah bimbingan Imam Zahar untuk kapitannya dia dan dia tumpang di masjid kita. Alhamdulillah ada anak buah kita yang berserta dan terima kasih juga kepada Al-Fatih kerana dapat pada hari ini bersama-sama dengan kita seruannya tarikh yang telah dibincangkan tempoh hari. Jadi untuk makluman bersama-sama dengan kita ini ada anak-anak takbir daripada Kuala Pasir itu undang bersama-sama sebab program ini bukan selalu ada dia merupakan fardu kifayah untuk kita semua. Jadi eloklah kita berjuang kepada siapa-siapa yang berminat untuk bersama hadir. Jadi untuk program hari ini kita dalam pad itu kita ada menyediakan nota yang di ini Al-Fatih sendiri punya yang biru yang putih itu untuk muslimah jadi yang itu kita sertakan dia sebab saya ada kursus itu. Jadi saya rasa apa salahnya kita berkestik masuk ke dalam web itu untuk mengetahui sebab ini ilmu untuk kita. Jadi untuk kita ini tumpukan yang kertas biru itu kita menganggarkan dalam 100 orang kita letakkan pada pagi ini dan setakat ini hampir 100 kita sediakan ini untuk 100 saja yang kemudian setelah kita akan jumpa kilas supaya boleh sebab ini yang minggu yang selalu tahu rumah kalau ada rasanya mesti juga lah. Jadi untuk makluman program kita ini akan dirakam video dan insyaAllah akan kita masukkan dalam Facebook Kampung Pulau Tambun. Jadi saya dah bincang dengan saya sebagai usul. Jadi untuk seterusnya saya rasa nanti masa yang paling awal hari mendekat 29 kita mulakan majlis kita hari ini dengan ayat sunat doa. Dan saya dengan sendiri telah menjemput Al-Fatih untuk Sarudin untuk menyampaikan sepatah dua kata dan kalimat perubahan program seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi yang berbahagia Taufat Kampung Pulau Tambun, perangkat kepengurusi Masjid Ahmad Kampung Pulau Tambun, yang berbahagia Cik Nasran, Sekretariat Masjid Kampung Pulau Tambun, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para usia, seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, seterusnya muslim dan muslimat
yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya pada pagi yang penuh barakah ini kita merampakkan sekali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpahan kurnia dari Allah, program yang dirancang oleh ahli jawatan kuasa Masjid Ahmad Kampung Pulau Tabun dengan izin Allah Ta'ala dengan jaya pada hari ini dapat dilangsungkan program kursus ini. Dari kesempatan ini saya merakamkan terima kasih kepada khususnya kepada Tuan Pat selaku pengurusi masjid kerana menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu yang berkait dengan mengurus jenazah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua, khususnya di dalam nak menyelesaikan ataupun menyempurnakan fardu kifayah. Satu-satunya ilmu yang kita belajar, tapi bukan untuk kita. Mengurus jenazah ni belajar bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Dan kita pulang mati, orang lain pulang menguruskan kita. Biasanya belajar ilmu kita dapat untuk kita, tapi guru jenazah tak, ilmu dapat untuk orang lain. Jadi kita kisah orang lain pulang menguruskan kita. Itulah prinsip yang berkait dengan mengurus jenazah. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan tahniah kepada pihak masjid khususnya Tuan kerana dapat menganjurkan program yang amat baik bagi kita semua supaya ilmu tersebut melekat pada kita dan berlaku kematian tak ada masalah. Apa artinya kursus? Macam-macam kursus, macam-macam mesej kursusnya, tapi bila nak mati nak urus jenazah tak tinggal, tak ada manfaat dan tak ada faedah. Jadi saya harapkan pada hari ini kita mengikuti kursus pada pagi ini sampai ke tengah hari saja. Semoga melekat ilmu dan boleh buat. Saya cerita panjang tak mahu cerita kursus jenazah daripada 8 pagi sampai dekat maghrib. Jadi mandi banyak. Okay. Jadi tak ada manfaat. Yang penting mati di mana? Mati di hospital. Mati di mana? Meninggal di mana? Di rumah. Untuk nampak orang kata, terus tahu kita nak buat. Saya suka gitu. Terus tahu nak buat macam mana, nak cuci, kena apa, begitu. Jadi kalau cerita banyak, tapi tak faham benda. Meninggal je, tengok-tengok, tak ada manfaat. Jadi insyaAllah kita bisa dengan. Jadi nak sebutkan bahawa kursus kita pada pagi ini, kita mulakan dengan sembahyang sunat duha sama-sama. Ada sembahyang apa? Alhamdulillah, sembahyang sunat duha. Kemudian kita teruskan program kita ni dengan nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan sedikit panduan. Jadi saya tidak fokus sangat kepada situ, saya nak tunjuk cara-cara itu saja. Jadi betul-betul tertulis di situ, tuan-tuan boleh baca, tengok, tapi cara nak buat. Bukan kapan macam mana, masa sakit nak buat apa, bila tak meninggal macam mana, kemudian apa nama ni, nak mandi macam mana, nak mengapai macam mana, nak semayang macam mana, nak musuh jenazah pergi ke kubur macam mana. Sebab dalam masyarakat kita ni macam-macam, hari ni kabur gini, hari ni kabur gini, tak boleh pakai. Kita kena unjuk kita tengok macam mana ni, hari ni kabur gini, hari ni kabur gini, saya tak boleh pakai. Kemudian kita akan langsungkan kursus kita pada pagi ini. Lepas tu kita berhenti sekejap. Berapa berhenti tempat? 10.30 berhenti sekejap. Ada makan tak? Rehat je. Kita ada makan nasi lemak apa semua. Ada makan-makan. Ada makan-makan. 15 minit sahaja. Jadi dalam berapa minit? 15 minit. 15 minit. Lepas tu terus sambung sampai ke zuhur ataupun sebelum zuhur. Dan kita sudah dengan apa nama ni, makan tengah hari dan juga sembahyang zuhur insyaAllah. Jadi saya mengharapkan Kita zuhur dulu. zuhur dulu orang. Saya mengharapkan kursus kita ni adalah memberi manfaat dan kita boleh buat. Itu dia harapan kita ni boleh buat. Sebab sekarang ni mengurus jenazah ni import semua sistem tempat. Import semua. Panggil lah seorang dua lah pandai sikit ajar tempat kita. Jadi aman. Tak betul lah satu kita. Sepatutnya kalau masyarakat kita, kampung kita, ramai kita, maka kita lah yang lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tak ada masalah. Start daripada sakit sampai lah kita tahu kubur, tak ada masalah. Sekarang ni nak baca talqin susah. Bukan bahasa susah. Buku talqin dalam kampung tak ada. Buku talqin dalam kampung tak ada.
sampai peringkat ini. Buku talqin dan saya beli buku talqin. Tak ada. Jadi oleh kerana itu, mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat kepada kita menghadiri kursus pada hari ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak sembahyang sunat duha. Sunat ni, jadi sembahyang sunat duha ni, usalli sunat duha rakaat ini mahmum lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat duha 2 rakaat yang kelima kerana Allah Ta'ala. Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiru. Lepas itu baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, kalau dapat ayat ni wasyamsi wa duhaha. Kalau tak dapat, kalau tak dapat rakaat pertama baca duha. Kalau tak dapat itu duha, baca benda-benda ayat yang dapat. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, setidak-tidaknya lepas Fatihah baca qul huwallahu ahad. Itu. Ataupun nak ringkas ni, rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi saya kira sepada itu apa namanya yang dapat saya sampaikan sebelum kita mengikuti kursus. Saya mengharapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, moga-moga dapat mengamati dengan baik dan dapat ilmu yang diberikan sedikit banyak. Lepas itu kita boleh buat lagi. Kursus ini yang berkait dengan kain kapan. Kain kapan kita nak ada baju, ada kain, ada telekung, jadi semoga sempurna di dalam kita memburukan jenazah. Jadi saya kira sepada itu tobat. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti daripada awal hingga ke akhir insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ustaz ni. Ustaz Amin tadi apa? Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وكل الحمد لله الذي مستقيم ولا يكون كله شريك في الملك والملك له ولمن الضر والكفر والكفر. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم اجعلنا منا اللهم اجعلنا منا اللهم اجعلنا منا. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى كلمة الجلال والإكرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
العلي العظيم عدد خلق الله وبدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلق الله وبدعاء الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلق الله وبدعاء الله وقال ادعوني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة النعيم ونعوذ بك من سخطك والنار الجحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك والجمال جمالك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان معسرا فيسره بحق ضحائك وبهائك وقوتك وقدرتك والجملك آتيتنا ما آتيت من عبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد بن أمه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al muttaqin wa rasulil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in bi ihsan. Allahumma iftah lana wa fihi wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله. Yang dihormati dan dikasihi Ketua Kampung, Pulau Kampung, Tuan Haji David, merangkap pengurusi Masjid Ahmad Kampung, Pulau Kampung. Yang dihormati Ahli Jawatan Kuasa Masjid, yang dihormati Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan, Puan-puan, Muslim-Muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini puji dan bersyukur dirapatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul, dapat bertemu. Hasrat dan tujuan kita ialah mengikuti satu majlis ilmu, iaitu majlis ilmu yang membincangkan dan berbicara berkait dengan pengurusan jenazah. Jadi bila sebut berkait dengan pengurusan jenazah ni, yang meninggalnya ialah lelaki, perempuan, kecil dan juga besar, tua dan juga muda. Maka terlibat dalam kandungan pun ada yang meninggal. Baru sehari dua lahir pun meninggal. Hak tua lagi lah aulah meninggal. Tentu hak muda-muda pun meninggal. Hak sedar-sedar pun meninggal. Belia meninggal. Remaja pun meninggal. Jadi hak meninggal itu satu cerita. Cerita yang keduanya kita nak mengurus kepada hak meninggal. Sama ada dia meninggal sakit ataupun sebaliknya aksiden, maka semua itu perlu kita menguruskannya menurut syarat kerana perintah dalam agama kita. Jadi apa yang kita nak bincangkan, nak rusukkan pada hari ini sampai ke hari ini, cara nak buat, cara kita nak buat, cara nak mengurus. Kalau hak jenis sakit sampai dia habis umur, macam mana cara? Kalau aksiden, macam mana cara? Kalau budak kecil, lelaki yang lahir keguguran, macam mana cara? Umurnya macam mana? Kalau mati dalam perut macam mana? Mati luar macam mana? Pernah berlaku. Kita buat kursus tahun lepas di bulan September tahun lepas di Pulau Serai. Rupanya budak tu lahir usianya 4 bulan, lahir, hidup sekejap, lepas tu meninggal. Hak tukang mandi kata tak payah sembahyang. Tiba saya cerita gitu, ada yang bertanya, anak kawan dia dah tukar ke Johor. Tanah ni sini dekat. Jadi tak sembahyang budak. Sebab hak tukang mandi ni tak tahu hukum. Bukan ambil mayat dia air satu-satu putih. Hukum, nak hukum. Dia hukum keguguran ni as-sabtu ataupun as-sibtu. Dia ada hukum dia. Dalam 4 bulan macam mana, 5 bulan macam mana, 6 bulan macam mana, 7 bulan macam mana, 4 bulan dalam perut terus mati, keluar dah mati macam mana, 4 bulan dalam perut keluar hidup macam mana. Itu kena tahu yang bersangkut dengan hukum. Begitu juga masa nazak, macam mana cara nak buat. Lepas tu dah meninggal, cara mana nak mengangkat, cara mana. Hal ini banyak melanggar hukum. Si mati itu kadang-kadang masa hidupnya kepiok tak pernah tanggal tak kepala, auratnya tak pernah nampak masa hidupnya. Tiba-tiba masa dia meninggal, hak nguruh dia tak tahu hukum, habis segala aurat tubuh badan dia nampak. Kerana hak nguruh ni reti begitu saja, tapi segi syarak tak tahu. Itulah yang kita nak teliti dalam mengurus jenazah ni. Bukan sekadar pandai mandi-mandi, itu bukan, tetapi yang bersangkut, yang berkait dengan hukum. Kita nak didik eratkan yang berkait dengan hukum. Cara mengangkat macam mana? Cara nak mandi macam mana? Antara pusat dengan lutut macam mana? Nak menguar, mencuci macam mana? Jadi kita akan belajar pada hari ini sedikit sebanyak yang bersangkut dan yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kewajipan kita kepada si mati ini 4 perkara. Nombor satunya memandi, kafan, sembahyang, kebumi. Jadi 4 perkara inilah yang kita nak belajar. Memandi itu macam mana menurut syarah memandi mayat, dan juga hukum hakam. Dalam kitab dia ada sebut betul tajuk Kitabul Janaiz, iaitu kitab membahaskan tentang hukum jenazah.
Daripada A sampai Z disebut dalam kitab. Itu sebut dalam kitab. Kemudian cara buat tu pula. Baca dalam kitab tapi tak pernah buat, tak tahu kena. Kena baca dalam kitab, lepas tu amali. Tatbiqiyah. Amali. Cara buat macam mana. Jadi sebab itu kita dulu mengaji. Kita mengaji kitab, lepas tu Tok Guru ajar cara. Zaman ini tak, dia baca buku, dia faham dia. Faham dia susah lah. Ni boleh lembu korban. Ni boleh lembu korban, kita belajar dengan Tok Guru, baca Kitabul Udhiyah. Begini cerita kisah korban, kisah kekoh, apa gitu gini. Lepas tu cara sembelih pula Tok Guru ajar. Jelapai lembu begini, lipat gini. Sembelih sini. Ini tak, main baca buku, buat gini. Lepas tu dedeh lah. Nak nanti sampai ke mata leher lembu. Lembu kali bodoh. Kena lipat gini. Itu cara dia. Jadi hak kita nak cara. Kita kitab itu juga. Kita belajar kitab bukan beli kitab saja tak. Kita beli menadah depan guru. Guru cerita benda kita pun zabit lah di tepi ni. Tulis tepi ni benda apa pun guru bagi tahu. Bukan beli buku. Kalau panas korek, beli buku ini. Lepas tu baca. Awak sendiri pun tak pernah belajar buku ini. Jadi amat susah lah. Kalau yang sangkut dan juga yang berkait dengan perkara. Jadi saya melihat zaman ini dia boleh buat. Dia boleh buat. Saya minta maaf nak tanya sama kita. Orang lain tak dengar kita ni. Siapa habis untuk mengaji Kitabul Janais? Apa-apa kitab? Saya bawa ni kitab Buriyatul Laksa, kitab Jawahirus Saniyah. Siapa mengaji habis betul tajuk Kitabul Janais? Daripada awal kalau kitab Buriyatul Laksa ni semuka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, banyak ni. 29, 30, 31, 32, 33, 33 ni tempat ngaji ni. Lengkap 4 kali. Lengkap 4 kali. Jadi benda yang kita buat itu sangat komplain lah. Dalam ni bukan kita lain pada semua. Jadi banyak kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat kita sebab ada terhantam sajalah. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, nak mengeluarkan jenazah daripada rumah. Hari ni kapal begini, hari ni kapal begini. Kepala kaki. Kepala kita berjalan kaki dulu kaki kan. Pusing kaki pula. Lepas tu sampai keluar tu, kepala ke kaki. Kaki, takkan pula kita lahir rumah kita kepala dulu, pusing kepala dulu. Itulah keadaan. Sebab semua tak ngaji kita makan. Tak ngaji kita berjalan. Saya kabarkan dia. Kalau mengaji tak ada masalah, jalannya ada kabar. Maknanya keluar daripada rumah jenazah macam mana, nak masuk dalam kubur macam mana, nak jadi imam mayat kepala lelaki macam mana, kepala perempuan macam mana, imam nak duduk mana, lengkap. Itu sangat komplain. Lengkap itu. Ada sebut satu-satu. Tak ada dalam kitab. Kitab lain pula. Sampai kepada peringkat dikomplain oleh masyarakat kita yang diamalkan oleh ulama dulu bukan saja-saja ada nah dan dalil. Tapi dalam kitab kadang-kadang dia tak sebut lah nah dalil ni. Kita naik motor tak pakai topi geledak. Tahu tak nah dalil kena saman? Siapa tahu? Tak pakai topi geledak saman. Bapak ingat? Pernah tak tuan-tuan tanya ke polis undang-undang mana? Akta jalan raya mana? Akta JPJ mana? Keluar saman selagi. Dia rancik kena saman kerana tak pakai helmet. Nak tanya dulu, cik. Akta mana? Peraturan mana? Kurungan berapa? Macam mana? Satu lagi saman menghalang jawab awak. Selesai dua saman kan? Tak pernah kita tanya. Semua dalil ni mesti ada standard dia nak belajar dalil kitab besar-besar. Jadi tak perlu dalil tapi diberitahu oleh syarak. Contoh selepas sembahyang, wak alih-alih saya daripada kecil. Saya tengok semua wak alih-alih buat. Apakah yang dikatakan bagi mayat ini? Kebajikan. Apakah yang dikatakan bagi mayat ini? Kebajikan. Rupanya ada dalil kita tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Kawan tak pernah jumpa. Tak jumpa awak bodoh. Kalau ilmu banyak jumpa. Tapi jangan komplain benda yang kita tak tahu.
Jadi bunuh jenazah mati. Rupanya ada dalil an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida aw al mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minun ma taqulun rawahul khamsah. Kalau kita at-tajul jami' lil usul rawahul khamsah 5 perawi kita kan tak ada dalil. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu pergi tempat orang mati, tempat orang sakit, katakanlah kebaikan, kebajikan kepadanya, maka sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa benda yang kamu sebut. Apakah yang dikatakan bagi mayat ini? Kebajikan. Malaikat sebut apa? Jadi perkara-perkara macam ini apa kait dengan hukum hakam yang sewajarnya kita tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, prasyarat nak mengurus jenazah ni ada 2 prasyarat. Nombor 1, berani. Mesti berani. Itu nombor 1. Kau pandai macam mana pun tak berani, tak boleh. Kena berani ni. Mayat ni macam-macam kayak je ni. Mayat macam ni. Sebab itu petua ni pula nak menengok mayat jangan tengok muka, tengok kaki dulu. Tak boleh, petua tu tak ada dalam kitab. Tok Guru kita bagi tahu, menengok mayat tengok kaki dulu. Jangan terus tengok muka. Tengok muka je buat. Ya, saya pun tak. Tak boleh, dia kena tengok. Nak pula mayat macam ni kena bunuh mayat yang mati dalam hutan semua. Kita nak pergi mengambil contohnya musim-musim petai, pergi ke dalam hutan, mayat petai jatuh mati dah seminggu tak balik, kita pun pergi cari-cari tengok, terlentak jatuh, dia sorang-sorang. Dia ni kedekut sikit, pergi sorang-sorang je, tak nak berkawan. Jadi nak menengok mayat macam itu, maka tengok daripada kaki dulu, baru muka. Tak boleh, tengok muka dulu. Sebab itu, disunatkan, mati-mati di rumah dia lah, tutup dengan perca kain tu. Perca, lepas tu baru tutup dengan kain batik lepas. Jadi buka kain batik lepas, ada lagi. Kawan buka mayat di mana ada sum gitu. Mana ada, dia mesti slow-slow. Gini kain batik lepas lu. Saya mau kain batik lepas. Ada berarti gelas. Kain batik lepas. Ada. Ni. Baru batik lepas. Sampul lagi. Tak tahu siapa jadi mayat. Sunat ada punca pula, sapu tangan benda gitu. Jadi buka sikit-sikit lah. Buka sikit-sikit gitu. Barulah. Jadi kalau kena mata gitu, sepupu dia datang nak menengok abang meninggal. Rupanya abang macam mana abang ni mati kena. Jadi bila buka, dia pun terperanjat, dia mati pula. Itu dia punya hikmah-hikmah dia. Nanti kita cerita selesai. Pertama, jangan takut. Tak boleh takut lah. Tak perlu kalau fikir logik, dia nak ditakutkan. Dia dah mati. Tak ada orang mati buat gini ke? Tak ada. Dia ikut kita lah benda kita nak buat. Kita esok begini ke? Sedar tak sedar dia ketika itu? Sedar. Dia tahu kita menggosok macam mana, kita buat kasar macam mana, mengutuk dia macam mana, memuji dia macam mana. Semua dia tahu. Cuma tak boleh cakap. Kadang mati celik. Celik uji bukan benda. Lepas meninggal tetap bakit. Itu dia jadi celik. Kadang mulut tenganga. Mulut tenganga tu lepas dia meninggal, keluar roh, mulut tenganga. Dia pula pakai gigi palsu. Jadi gigi palsu dicabut, kosong lah. Bila kosong lah. Jadi kita hak muruh ni, carilah punca-punca kain ke sapu tangan. Buat ke jangan. Buat lubang pula sini. Kalau ada kain putih tu buat lubang. Masuk kita mengapai tu buat lubang sini. Masukkan dagu dia sini. Jadi mayat tu tengok lawa. Ini dah. Lidah pula. Nak minum kopi tak ada mati. Terjelir lidah. Jangan buat dengan tali je ni. Cari tali rafiah. Buat gini ikan. Meninggal malam tadi. Nanti ke mandi pukul 8, pukul 9 macam kena sebelah. Itu kena bijak ke? Mikir juga. Tak boleh tali gini. Carilah lebar ke. Buat kita ikat sini. Jadi perasaan nombor 1, tak takut. Nombor 2, tak klik.
bau mayat bukan macam bau kita ni. Bau mayat lain. Buka aja kain ataupun kita dekat aja, bau itu macam mau. Noh pula mayat-mayat yang berputihnya bau bela, oi bau semangat. Petuanya ialah belacan. Belacan tak ambil letak pada hidung. Maka mandi mayat tak ada masalah, orang bau belacan. Ada setengah tu dia kapal petuanya mana? Kapal baru. Itu lagi dah tenang. Oh, kapal baru, hidup. Lagi takut ni. Tak ada petua salah. Letak belacan sini. Bila letak belacan, mayat tu berulat ke benda. Tak ada masalah. Saya pernah mandi mayat orang Indonesia jatuh dalam ringi, ladang. Defender jatuh dalam ringi, meninggal. Pasal ini bunyi. Daripada sini ke pagar depan tu bau dah. Berbau dah. Jadi arwah tu kata, kuat bau mayat tu. Kuat lah ni. Aku beli belacan dan kotak. Cak udah. Masih 10 sen sepekat. Sekotak 10 sen. Beli masing-masing ambil belacan. Tak sen. Tak ada benda relax. Jadi abang-abang, saya tak tahan. Tak tahan benda. Bukannya bau mayat, bau belacan. Kan bau belacan sedap. Kita balik ke orang dua kahwin ke, cium tangan sama. Dia sedap macam cagu you. Macam cagu you. Ya, sedap duduk di jalan tengok kereta lalu ni. Main-main ni. Lepas tak ambil kau beli pisang, makan pula. Lepas tak ambil kau minum, minum pula. Jadi tak ada bau. Itulah cara. Kalau mayat busuk-busuk, letak belajar sini, tak ada masalah. Itu. Jangan beli. Ayok kita tu siapa sama saja. Saya secara peribadinya, saya cukup tak kenal kalau mandi mayat, main sampai begini. Usahlah, tak payah mandi lah. Dulu, tak layak. Sampai begini, mandi mayat. Ini penyambung namanya. Terus ni, mengaibkan. Mengaibkan ni. Keluarga buat aib. Kawan busuk sangat tu sampai begini. Selagi saya tak kenal, belum dah. Jadi dia tetap layak memandi mayat. Walaupun mayat ni busuk. Tapi tak boleh mengaibkan kepada keluarga. Keluarga ingat tu. Kalau hantar tak boleh, tak baik. Kalau sampai nak begini, sampai peringkat, purdah terus. Dia tak layak sebab dia geli. Dia geli. Itu di antara prasyarat yang sewajarnya apabila berlaku kematian. Peringkat dia ialah terus. Faham tak? Faham, boleh faham? Faham, ingat betul-betul. Yang keduanya, sakit biasa kita pergi ziarah. Ziarah orang sakit. Dia sakit biasa lah. Jadi bila dia sakit biasa, kita pergi ziarah orang sakit ni, sakit aksiden tak ada lah. Pak terus ni kan. Ini hak sakit ni, sakit membawa kepada mati lah. Sakit bawa kepada mati ni. Nombor satunya dia punya adab dia. Kita pergi tempat dia tu, kita tenang dia. Kita pergi ziarah dia. Awak macam tu. Masa sihat anda ingat sakit baru tahu. Tak mati boleh mati. Boleh kita pergi dia Pak Ngor. Apa khabar Pak Ngor? Saya baru dah cerita Pak Ngor masuk hospital. Pak Ngor ni gini lah, gini. Kita mengenang dia. Gini lah Pak Ngor, kita sifat hangun macam ni lah. Tapi Pak Ngor ni nampak segar ni. 50% sakit gila. Walaupun nak mati. Tengok tanda tu nak mati rasa. Tapi bila kita tenang ke dia, kita khabar sihat, apa semua, dia sedar. Untuk pergi dia melawat orang sakit. Sakit macam mana pergi khabar? Muka nampak berseri molek je dia pun lega, kawan rasa nak mati. Pun dia lega, tenangkan dia gitu. Yang kedua apa dia? Yang kedua suruh dia bersabar. Bersabar. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga kita doa ke dia. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira doa apa. Yang keempat, jangan lama ziarah orang sakit, tak boleh lama. Pergi menengok orang sakit, sawit berapa setan, ketok buku berapa sekilo, ikan kembuk berapa sekilo, tak boleh cerita banyak, tak boleh. Dia sakit kan?
Dia sakit, tak boleh. Kita tak boleh cerita benda-benda gitu, tak boleh. Dan yang seterusnya, jangan cakap banyak. Kita biasa pergi orang sakit, ajak cakap. Tak payah cakap, kita pergi tengok saja. Tak payah cakap banyak-banyak, tak payah. Serabut pergi tengok. Orang kata benda membawa kok itu. Tak boleh cakap banyak, tak boleh. Jadi kita pergi ziarah dia, dan dalam masa yang sama kita pergi ziarah dia tu, bawalah buah tangan, bawa apple, limau sangki. Dia tak ada lah, tak pesen orang kita yang kita masa sakit bawa buah, masa sihat tak bawa. Ada kawan tu tak boleh nak makan lah, dalam mulut tak puding dan benda apa semua sekali dalam mulut ni, tak ada nak mati dah tu. Jadi masa itulah bawa buah lelai, buah apple, buah yang pedai nak tuju dia makan. Jadi kita bawa buah tangan, dia rasa gembira. Ini hak itu lagi lah. Tapi kalau ada kritikal senyap, dia tak tahu benda lah tu. Tak tahu benda lah. Itu adab di antaranya. Banyak lagi lah adab-adabnya. Di antara itulah, kalau ziarah orang sakit, kemudian ikhtiar kita ni. Ikhtiar kita di antaranya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Baca surah Yasin kan? Ni. Bukan baca saja tuan-tuan sekalian, baca berkaifiat. Bukan ambil Yasin baca dak. Ini siapa mengaji pondok-pondok tahulah. Kalau tidak tak tahu, berkaifiat. Cara berkaifiat. Cara membaca Yasin kepada orang sana. Ada di lampu sini? Ada. Kita tengok. Tak ada. Ada. Ada sini. Antara 4-5. Ada lagi dia punya kaifiat cara. Itu kena mengaji pasal kaifiat membaca Yasin kepada orang sakit. Dia ada ni betul, dia punya cara dia. Kaifiat membaca Yasin kepada orang sakit. Saya berikan di situ satu contoh. Belakang sekali. Kita tengok nak berburu kaifiat. Kaifiatnya ada. Ni. Itulah di antara. Ada 3-4 kaifiat lagi. Ini di antara. Nak baca orang sakit, pesen. Jom tengok situ. Kaifiat membaca Yasin 41 kali dia sebut. Nombor 1 ialah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu istighfar, lepas tu selawat, lepas tu baca Yasin ramai-ramai, Alam Nasrah sampai Al-Fatihah, baca doa Yasin, doa tolak bala. Dibaca Yasin selama 3 malam ataupun 3 petang, setiap kali baca berjumlah 41 kali. 41 kali. Ini yang diamalkan oleh alim ulama kita. Untuk guru ni. Salah satu daripada kaifiat dan disebut ini. Dia ni sakit di mana? Dia ni sakit di hospital. Di mana? ICU. ICU untuk kita boleh baca Yasin situ. Siap Yasin Quran ada sikit situ. Ajak orang kampung kita pergi situ. Jadi bila ajak orang kampung pergi situ, kita pakai keliling dia. Minta izin dengan doktor, kita baca. Inilah ikhtiar. Sediakan air sudah. Jadi kita baca di bawah-bawah ada ni. Ada 10. Ada 10 orang umpamanya. Kita baca Yasin itu ada 10 orang umpamanya. Jadi kalau ada 10, kehendaknya 41 kali. Dia punya kaifiat. Itu saya sebut tadi, saya mengaji-ngaji pondok dia lebih. Memang guru ijazahkan bagi. Saya ni tahun 1983 Disember ini. Ijazah buat. Ada 4 cara membawa Yasin. Ada 4 cara. Jadi sekiranya jumlah kita tu tak cukup. Tak cukup 41 kali, dia ada kaifiat lain. Ada kaifiat dia. Kaifiatnya apa dia? Nombor 1, Yasin ulang 7 kali. Cara ni macam ni juga. Macam hak ketat pada tuan-tuan lah. Saya research dia ni. Kalau nak hak 3-4 lagi tu, KFC lah. Boleh beri. Dia tunjuk hak mudah sekali. Ada cara hak payah. Apa dia cara payah? Contoh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'u lillahi lahumul Fatihah. Fatihah. Wa ila arwahi awliyaillah wa jami'i masyayikhina khususan ila Syekh Ahmad Ad-Dirabi Al-Fatihah. 3 kali Fatihah. Wa ila arwahi jami'i ibadillah di masyarikil ardi wa magharibiha fil barri wal bahri syai'u lillahi lahumul Fatihah. 3 kali Fatihah. Benar. Mau Yasin orang sakit 3 kali baca Fatihah. Seperti banyak saya baca, tak ada tulis. Benar. Kalau habis dia baca Fatihah 3 kali, istighfar.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunubi wa atubu ilaih min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatiran wa nasiran wa atubu ilaih. 10 kali. Lepas itu selawat. Selawat macam ni juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lepas selawat baca salamun qawlan min rabbir rahim 10 kali. Lepas tu baca ayat kursi sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu baca Yasin Muhammad. Lepas baca Yasin Muhammad, baca Alam Nashrah 3 kali. Alam Nashrah, inna anzalna. Alam taraka li ila fi Quraisy. Ara'aita alladhi qul ya idza ja tabbat qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fatihah. Lepas itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, akhir. Hari pertama, hari kedua. Hari yang ketiga sampai qul huwallahu ahad bawah tahlil dipanggil khatam. Dia kena baca 3 hari. Khatam dipanggil khatam. Bacanya jangan baca doa lain. Allah bihaqqi yasin. Doa yasin tu. Baca Allah bihaqqi yasin wal Qur'anil hakim wa biman ikhtartahu lirrisalati wan nubuwwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim sampai akhir. Baca doa yasin. Jangan baca doa arwah. Baca doa arwah tak mati boleh mati. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah jadilah kubur ni. Kubur lah tu sebut macam tu. Ramai ni amin hanyalah jadilah kubur ni. So budak sekolah juga, budak sekolah patut bawa kaifiah ini nak pensel. Bawa ini nak pensel. Tak ada tahlil tak ada. Sepatutnya kalau saya bawa gitu. Baca Yasin. Ini dah bawa tahlil pada Jumaat. Bila bawa tahlil pada Jumaat ni untuk orang mati. Jadi doa pula Rabbana la nuksisana, tu doa arwah. Budak-budak ramai-ramai ni amin keluar pensel arwah berlaku. Semua arwah. Doa arwah. Sepatutnya kaifiah ni lah. Sepatutnya kita bawa dan di sekolah-sekolah ni. Jadi doa Allah marfa', Allah itu, Allah ini semua. Kisah orang mati semua. Tak ada langsung nak cerita kisah pensel-pensel dia tak ada. Jadi sepatutnya baca kaifiah ini. Kemudian baca doa Yasin. Sebab dalam doa Yasin itu merakumi Allahumma bihaqqi Yasin istajibillahumma du'a'ana wa haqqik fika roja'ana. Itulah roja'ana. Maka roja' pula gitu. Roja' kebetulan lepas baca Yasin ada roja'. Terima ni mana semua roja'. Dia tahu roja' ada. Roja'ana harapan kita. Bukan roja' makan tu. Itu dia kefiah ni lah. Salah satu saya tunjuk. Jadi nak lebih lagi tu kena KFC. Boleh. Baca Yasin begitu. Jadi baca Yasin tak cukup jumlah. Hak jemput ni tak cukup, tak ramai. Baca Yasin ni kaitan ni saya sebut tadi, iaitu perkataan Yasin tu ulang tu kali. Whiteboard kita tu boleh tulis tak? Tu tak boleh padam tu. Boleh. Boleh tulis situ. Yasin 7 kali. Kena ulang 7. Boleh. Sebenarnya kalau tak cukup orang, tak kira berapa orang ni. Ada 5 orang baca hal ni. Kaifiah sama tapi Yasin tu ulang 7 kali. Kemudian zalika taqdirul azizil alim 14 kali. Zalika taqdir tu 14 kali. Ini hak tak cukup jumlah. Naknya 41 kali tapi tak cukup berapa yang ada. Jadi bila berapa yang ada buat kaifiah ini. Masa baca bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin 7. Itu baik kali. Yasin 7 kali.
Zalika takdir. Zalika takdir sampai Al-Alim. Berapa kali? 14 kali. Ini tak cukup orang. Tak cukup satu kali. Batu ada hilang. Salamun qawlan. Salamun qawlan 16 kali. Kemudian yang keempat awalaisan lagi. Sampai habis 14 kali pula. Ulang-ulang, maksudnya ulang. Cara baca Yasin. Ini untuk buku saya bagi. Dia ambil daripada Tuan Guru Abdullah Tahir Gunung Payung. Dalam buku tak ada. Dalam buku tak ada. Dia bagi secara begini. Belajar besok Yasin ni bagi. Saya betul lagi. Kalau cari dalam buku tak ada. Tuan Guru Abdullah Tahir Gunung Payung yang baginya. Kaifiat ni pun saya ambil daripada diktur guru saya ni. Dia ambil daripada Abdullah Tahir Gunung Payung. Jadi hak ini tak ada dalam buku ni. Terus nak cari tu. Ini saya beri. Ulang balik Yasin tu ulang 7 kali sekiranya tak cukup 41 kali. Kehendaknya 41 kali bacanya. Jadi kalau kita di ICU tu kita baca 41 kali. Jadi baca Yasin ni lebih aula dekat rumah sakit. Jadi kalau kita tak dapat nak baca dekat dia, kita baca ramai-ramai di masjid ni contohnya. Kehendak dia dekat orang sakit dia dengar. Saya ada pengalaman nak cerita lah, bukan nak mengadu tau, nak cerita. 7-8 tahun yang lepas, saudara kita sakit masuk ICU. Senyap, tu doktor kata tunggu masa. Tunggu masa. Dia balik beli makanan, tumbang di rumah dia, terus naik ambulans masuk hospital bukan ICU tu. ICU hospital. Masuk situ, kata anak-anak beritahu saya, dia kata pop. Tak tahu. Bila tak sedar, saya kata benda ikhtiar tak ada benda, tunggu masa je lah. Kita takkan tunggu masa gitu. Pergilah ICU. Pergi ICU, dia tumbang ke pagi lah, sedang begini. Sedang begini, tumbang dia. Jadi pergi, saya kata kita baca Yasin. 3 kali baca lagi, kebetulan anak dia ni pandai mengaji lagi. Anak 7-8 orang semua pandai, 7-7 pun pandai. Kalau boleh tak kita baca. Saya kata nak 41 kali, boleh? Boleh, 3 kali seorang. Yang ke-41 saya baca dalam ICU kan? Rupanya doktor kata 50. Tunggu masa. Jadi pergi dia senyap. Mata tu macam ayat lah kalau tengok ni. Senyap. Pipi ni macam penuh ni. Benda macam klik. Penuh. Ni wire sini. Memang macam ayat. Lepas tu saya kata minta izin lah pada doktor. Nurse tugas kita nak baca Yasin. 3 kali baca ke apa? Kita baca 3 kali. Boleh tak? Lepas tu sediakan hari, 1 jam. Bacalah saya duduk kat kepala dia. Saya bisik dia ni. Bisik dia ni, saya gambar minta izin nak membaca Yasin. Mana jawabnya dia tak sedar. Tapi saya bisik telinga dia minta izin nak membaca Yasin. Senyap lah, dia tak sedar. Mata dia. Lepas tu baca. Baca Yasin ni masing-masing, bukan ramai-ramai macam kita bawa ke tak. Baca masing-masing. Jadi kalau bisa kata 3 kali seorang, cari nama-nama 3 biji. Habis sekali baca, letak. Sekali baca lagi, letak. Sekali baca lagi, letak. Jadi habis baca, siapa habis dulu, senyap. Senyap, jangan bercakap. Ada peraturan-peraturan tak boleh cakap, tak boleh bising, semua tak boleh. Jadi kalau kita nak bahasa budak-budak ada tak boleh. Persisnya semua elok. Lepas tu saya pun baca. Baca. Habis sekali lalu baca, 3 kali baca. Nak mencukup ke 40? 41 kali. Baca kali yang kedua, separuh biasa, dia gina. Waktu bunyi anak dia tu. Sudah apa nak mati tu. Rupanya doktor nak datang. Doktor, ada respon. Ingat respon nak mati, jawab punya. Doktor, cek. Lepas tu, takdir Allah ni, sedang. Dia kata Zuhur masuk dah. Dia cakap Zuhur masuk dah.
Sebab dia agak diingat balik masa dia tak sedar tu, pagi dia bayangkan dia tidur ke mana kau ni. Zuhur masuk dah, tak jawab lah. Dia cakap tak jawab. Senyap je. Lepas tu dia pun celik mata. Masya Allah dia punya mata. Tuan-tuan sekalian. Memang berjalan macam gaya nombor. Masa celik. Lepas tu ambil air asin tak letak sini. Kata Allah hidup. Kata meninggal pula lah. Lama lepas tu baru meninggal pula. Sekarang tak ada lah meninggal. Itu nak ceritakan. Kaifiah atau cara gini. Clear? Jelas? Cara bawahnya jelas? Itu cara bawah. Yasin 7 kali, zalika takdir 14 kali, salamun 16, awalai salati 14. Sekiranya tidak cukup jumlah 41 kali. Kalau cukup jumlah 41 kali, baca 41 kali sekali. Atau ulang ke baca. Itu ikhtiar kita lah. Kemudian takdir Allahnya, dia pun nazar. Dia nazar. Sampai umur dia nazar. Maka apabila dia nazar, hendaklah berhenti daripada membaca Yasin. Berhenti. Jangan teruskan. Berhenti. Kalau dia nazar, berhenti. Sebab dia lain macam nazar nak mati ni. Kita boleh tengok. Dia begitu. Tersentak gelam orang panggil. Ataupun kemelau. Begitu. Berhentilah baca Yasin. Ajar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukuplah tak payah berkaya. La ilaha illallah. Sebab ikut. Orang sakit. Ikutlah. Ya, kalau kita tak sedar dah. Ajar je la ilaha illallah. Lepas tu berhenti lah. Ajar je la ilaha illallah. Berhenti. Lepas tu tengok macam mana. Rupanya payah keluar rohnya. Payah keluar rohnya baca suratul Ra'di. Baca duduk di kepala suratul Ra'di. Kalau payah mati, bukan minta mati dah. Jangan salah faham, kita pun mati gerak dia ni. Bukan. Suratul Ra'di ni nak memudahkan keluar roh. Suratul Ra'di dalam Quran. Baca ambil Quran. Suratul Ra'di. Muka surat 249. Juzuk 13. Suratul Ra'di. Panjang surahnya. Panjang ayatnya. Ambil Quran ni, duduk di kepala. Selepas suratul Ra'di ni, surah Ibrahim. Kalau Quran ni muka surat 249, juzuk yang 13. Jadi bacalah duduk di kepala ni. Duduk di kepala gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi walladzina unzila ilayka min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tiup. Baca sebarik tiup. Baca sebarik tiup. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Sampai habis. Rabbikum tuqinun. Tiup. Sebarik. Ayat 13. Muka surat dalam Quran 249. Juzuk 13 surah Ra'di. Juzuk 13 muka surat 249 sampai muka surat 255. Suratul Ra'di. Juzuk 13 muka surat 249 sampai 255. Akhirnya surah Ibrahim. Bawa ke Quran, baca di kepala. Sekiranya payah keluar roh. Dulu mati payah keluar roh ni. Paling cepat. Dulu payah. Kadang pakai hantu setan. Itu jadi payah. Buka gambung, buka
Baca surah ni. Saya pun ada pengalaman baca surah ni. Tak payah. Dia nazak pukul 9 pagi. Pukul 1 tengah hari tak mati lagi. Tak meninggal lagi. Baca surah ni. Tak ada habis surah ni. Senyaplah. Pukul sanggup dia tak tahu. Tak tahu sanggup dia. Lepas tu meninggal lah baca surah. Surah Tuhan. Bagi yang payah, keluar roh. Ajar talqin kepada dia, ajar la ilaha illallah tu. Ada juga orang dulu-dulu Allahu ajar gitu. Salam. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Bukan Allah pun. Allahu. Dia kata begitu. Salah pun menyesatkan. Bukan Allah pun la ilaha illallah. Dan jangan nanti dia nak sebut. Tak payah. Dia nak sebut tak sebut ikut dia. Cumanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa menyebut akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Itu aja. Itu bisik supaya dia tak leka. Jadi kalau nak cerita kisah leka-leka lalat panjang Mbok tak pukul 5 tak? Tak. Malah cerita lah tu. Banyak benda rupanya datang dekat nak mati ni. Disebut ke dalam kitab, di antara akan datang mak ayah kita. Mak ayah kita akan datang dalam masa nazak tu. Sebab itu mata begitu je. Siapa? Bukan mak ayah. Yang datang tu siapa? Syaitan. Mengikut cerita je dalam kitab sebut tu, mak dia sampai datang. Datang dibuat gini. Awak belum menyusu susu mak ni lah tidak mau. Awak sebutlah la ilaha illa ana. Sedap. Itu kena buat. Kita ilmu tauhid kena buat, mengaji betul-betul faham boleh-boleh. Baru nak melepaskan benda-benda ni. Macam kita hidup pada dunia, kita juga nak melepaskan ancaman-ancaman. Ini ancaman dekat nak mati. Masa itu tak ada siapa boleh bantu. Atas dunia ni ada ancaman boleh bantu. Akidah tak betul, ada pemulihan akidah umpamanya tak betul punya kepala otak kita boleh bela, bincang-bincang motivasi ke apa gitu gini, konseling umpamanya. Tapi dekat ini tak ada kita, tak ada siapa-siapa bersama dengan kita melainkan akidah kita ya. Pegangan kita masa hidup menentukan kebaikan dekat nak mati, dekat nak menanti menentukan dalam kubur menentukan bangkit di padang mahsyar. Sebab itu kita kena kenal Allah. Untuk kita mengaji tauhid tu jalan nak kenal Allah. Kita kenal betul-betul lah. Itu dia kata ma'rifatullah ni. Kenal sungguh. Kita dah belajar sini kan? Malaikat belajar apa? Tauhid, ilahiyah, an-nubuwah, as-samiyah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang haram, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, sifat istighna, sifat iktiqar, pecahan itu, pecahan ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita faham, kita tahu. Jalan je lah. Mudah-mudahan kita menapati jalan. Tuan-tuan, kenal saya? Kenal? Kenal tak? Itu nak suka kadang-kadang. Kita mengajar kitab puluh tahun lah. Dia berjumpa Tuan Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi dah? Kita ada sekali situ. Orang tak kenal. Sebab masa mengajar pakai baju Melayu. Bila tak mengajar pakai t-shirt. Tak kenal pula. Tiap-tiap minggu mengaji kita. Menadah kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kita minggu ini ada? Benda. Kuliah kita Ustaz Sabarudin. Saya kalau dia ni kau mengajar tak kenal. Kita kenal. Cuma nama tak tahu. Kenal Ustaz Sabarudin. Rasa-rasa tak ada pun. Jawab soalan lagi tu. Dia ni payah sebab dia duduk Kuantan. Kuantan pula. Kau duduk Kedah. Tak kenal rupanya. Tiap-tiap minggu mengaji kita tak kenal. Nama kawan Syahrudin. Nyebetan Sabarudin. Kita duduk di Pekan, dia bedal duduk Kuantan. Rupanya mengaji tak kenal. Kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, lebih daripada itu. Jangan main-main. Kalau masa hidup tak kenal Allah, tu so mimpi lah dekat nak mati nak kenal Allah. Tu so mimpi. Sebab itu kita kena mantap kita mengaji ilmu tauhid tu. Sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam jiwa kita. Pujuk kita, bangkok, mukhalafat tu. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah dalam jiwa kita pegang. Supaya kita ke jalan-jalan yang lurus, jalan yang mulia. Kalau main tu rumah ambil, sebut sikit sifat yang wajib bagi Allah, yang menunjukkan Allah tu akan buat apa yang Allah nak buat. Lupa pula dah. Tu rumah ambil namanya.
Sifat Allah Ta'ala nak buat apa yang Allah nak buat. Sifat apa? Iradah. Iradah artinya berkehendak Allah buat dia yang dia nak buat. Lawannya benci, tak buat. Mustahil Allah Ta'ala itu benci kepada benda-benda ini. Wajib Allah Ta'ala itu berkehendak. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Allah akan buat apa yang Allah nak buat. Oh, kena pasif tu, bukan main-main. Yang berkait dengan akidah. Macam kita, rumah kita, tuan-tuan tahu jalan balik dah tahu. Jalan nak balik rumah tahu. Sampai tengah jalan, mana rumah kawan tak ingat. Itu bahaya. Kita mesti kena tahu rumah kita mana nak balik, mana masjid. Kita duduk di masjid di kampung Pulau Tambur. Nak tanya sikit, Assalamualaikum, masjid kampung Pulau Tambur mana? Tak perasan juga di mana. Maksudnya dekat sikit. Menyewa rumah sini ke duduk sini? Saya daripada lahir duduk sini. Tak tahu, masjid Pulau Tambur sini. Tenang. Tuan-tuan sekali berada di mana? Jelas. Tuan senang gitu. Jelas. Tahu betul kita berada di mana. Dengan Allah Ta'ala, itu cara dia. Kemudian tuan-tuan sekarang ringkas ceritanya. Pihak Yasir itu ada 4-5. Kalau tuan-tuan nak, tapi tak banyak, ada di surah. Buat itu dulu. Buat cara ini mana-mana, tak perlu kata kita belajar pula. Pihak Yasir. Tak ada dalam buku. Buku baru yang diamal oleh ahli ulama. Tapi dah Allahnya sampai umur dia meninggal dan dia meninggal. Itu bermulanya kerja kita. Setelah dia meninggal. Jadi sudah dia bacanya nanti tiba meninggal. Bila meninggal, di situlah bermulanya nak mengurus. Macam kita baca Yasin, jadi tak mati lagi. Tak meninggal lagi. Ini meninggal dah. Dia pun gitu. Dia dah meninggal, start daripada sinilah tuan-tuan sekalian. Apa dia cara nak buat? Maka ketika itu kadang-kadang matanya celing. Biasa kalau menengok orang sakit, pengalaman saya menengok orang sakit, sebelum dia mati itu ada tanda-tanda nak mati. Tanda-tandanya dah ada. Apa tandanya? Tandanya ialah hidung dia bengkok. Begini hidung. Bengkok hidung. Begini. Orang nak mati hidung dia bengkok sini ataupun bengkok sini. Tak percaya tengok. Ni. Kalau siapa hidung mancung, lagi nampak bengkok. Kalau hidung leposnya, tak berapa nampak. Siapa hidung mancung, nampak ni. Memang nampak tuan-tuan. Kalau ada siapa sakit nak ni bukan sakit sikit. Sakit gigi. Tengok sikit hidung, selesai, lempak. Tak, dia sakit tenat, tak sedar. Tanda ni untuk sakit tenat. Bukan sakit gigi, sakit lutut. Orang lama haji tak nampak masjid mana kawan. Seminggu dah sakit lutut. Jatuh dalam bilik air. Dia pun pandang. Pandang benda kawan. Dah nak tengok hidung haji. Lempak. Ni sakit tenat yang sesenyak tu tanda. Hidung bengkok. Kemudian telinganya panjang ke bawah. Sebelum berpindah ke telinga, cuba tengok hidung tuan-tuan bengkok ke tak? Dah, tak bengkok? Ni memang gini, belah ini ke ataupun belah ini. Lepas tu satu lagi yang tak ada dalam kitab, tapi saya tengok. Untuk buku risau, saya tengok. Hidung dia ni akan berkilat. Berkilat ni. Itu tak ada sebut dalam kitab. Sini ada. Hidung ni berkilat. Kita perhati tengok. Sebab itu kalau kita sakit tenat ni, kita boleh tahu. Tapi tanda ni tak pasti. Kelazimannya tepat. Ada sebut dalam kitab ni. Kilat. Ada sahabat hospital Kuantan. Dia telefon saya, dia kata ayah dia masuk kuat. Lepas tu saya pergi. Saya balik daripada Temunuk, singgah situ. Tengok kita baca Yasin lah Ustaz ni kamu. Kalau boleh kan. Baca Yasin kaifiat ini. Masih tu ada 5 orang. Saya driver pejabat, dia adik, kakak dia adik dia. 5 tadi. Saya kata kita baca Yasin, saya baca kaifiat ni lah. Kaifiat tak cukup jumlah. Baca. Masa baca tu saya tengok lah. Ayah ni tak, dia dah tak sedar lah. Saya pun tengok, hidungnya bengkok, lepas tu berkilat. Kemudian pula, telinganya memang panjang. Telinga panjang. Ini panjang anak matinya lain, bukan panjang biasa. Ada juga kita telinga panjang.
Tapi tak mati lagi. Ini yang sakit dah mati, ni telinga ni jadi lapuk. Saya pun tengok telinga lapuk, hidung dah bengkok. Kemudian mata dia ni memang tak kelip. Pergelangan tangan buat gini. Oh, jatuh. Kita buat, janganlah beri sangat ni. Baik, gitu. Ayah tak lama tadi. Jangan kamu hitung. Tengok senyap je lah. Dia nak mati ni. Kita angkat ni, jatuh. Orang tu panggil bulu balak. Ni, jatuh. Kemudian, tapak kaki lurus. Tegak gitu. Tapak kaki. Ni. Gitu. Boleh tengok. Kemudian, tanda-tanda yang lain. Ada tanda lain. Salah satu daripadanya tak ada sebut dalam kitab ni. Buat ini siapa nak mati memang tak bunyi. Cuba. Bunyi dah. Bunyi. Kuat ke perlahan? Kuat tak mati lagi lah. Kalau tak apa buat tu, ini memang confirm saya buat. Saya buat pijit, saya buat gini. Sakit nasabnya tu. Saya buat gini memang tak bunyi. Tak ada bunyi. Kita belajar ni buat lalu. Macam ni kejap awak nak tengok ayah ni. Oh, tak ada bunyi, tak lama tunggu masa dia. Tak boleh lah. Dia memang kuat bunyi. Saya bukan main kuat kan. Dengar. Dia kuat. Tapi kalau nak mati, tak ada bunyi. Confirm tak ada bunyi. Saya dah test. Dia antara tanda. Cerita dia tadi bagi saya. Saya dah tengok. Lepas tu saya kata ke dia. Saya kata ke member ni, saya kata kalau apa-apa, boh kan telefon saya. Lepas tu balik, saya pejabat ke situ, sampai ada jabatan Tanjung Lumpur. Sampai ke situ, saya bersembah dengan pemandu pejabat ni. Saya kata, ayah ni nak jalan ke ayah? Ya, Ustaz. Saya kamu tengok tadi, rupanya belum turun lagi jabatan dari Lumpur. Tengok nama dia. Hello, Assalamualaikum, Ustaz mana ni? Saya kata, jabatan. Boh tak ada dah. Dia kata, baru ni. Ini tanda-tanda. Tapi tak pasti. Tapi berlaku tanda-tanda. Tuan-tuan pernah mengalami itu? Bukan mengalami mati dah. Tengok orang lain lah. Pernah? Tak. Cubalah tengok. Kalau sakit tenang, jangan sakit sini. Sakit tenang tu lah senyap. Kadang-kadang hak sakit rupanya dia koma dah sebulan koma. Dah sebulan dia koma, kita tengok tandanya sikit pun tak ada. Mana tak sampai umur lagi tak ada. Tuan-tuan kena faham boleh-boleh. Bukan bermakna benda ini menentukan mati dah. Tanda-tanda. Macam kita mengajar kan. Tanda-tanda anak murid faham tu ada. Anak murid faham dia pandang kata, pandang ke bawah, dia bertulis, faham mana. Kalau anak murid, pandang. Duduk meja ni nak. Bukan kamu ketua dah. Duduk ni nak, meja. Mata, tak apa nak jelek, tanda tak faham. Tanda-tanda. Tapi ada juga hak tidur boleh faham. Tuan Guru Syekh An-Nawawi, anak Tok Kenali. Anak Tok Kenali. Dia belajar dengan ayah dia tidur. Tidur sebelah. Tok Kenali dia mengajar. Pondok. Dia tidur sebelah. Jadi mengaji-ngaji, Tok Guru dia bertanya, faham ke tak kalau Tok Guru ni? Faham ke tak anak muridnya dia? Dia kejut ke anak dia. Nawi, kecek sikit. Nawi pun bangun. Kecek. Cerita habis selesai. Tidur tu. Anak lain. Kalau kita tengah tidur cerita selesai. Benda. Tanda sebenarnya. Tanda faham. Ini, tanda ini, tanda nak mati. Itu tanda-tanda tapi tak. Jadi hadirat-hadirat sekalian, selesailah dia ni mati dah. Meninggal dah. Meninggal. Jadi meninggal dia nak buat ni. Nak buat bila meninggal. Siapa boleh jadi mayat? Mayat sementara. Ada? Nak tunjuk dia ni, nak tunjuk cara dia. Jadi bila dia dah tanda-tanda dia dah meninggal, kalau ada dan dia meninggal, badan dia sejuk, dia makin lemah, pucat apa gitu. Dekat ni. Siapa boleh? Jadi berbanding dengan kata dikatakan tak ada meja. Tak ada meja yang kata. Boleh.
Ha? Selamat lagi ya. Boleh, lepas ini. Ni kiranya apa nama lepas pinggan ni. Jadi bila lepas pinggan ni tangan ni gini, maka ketika itu kita yang ada ni nombor satu pastikan dia ni lelaki ke perempuan. Hak lelaki ni tadi. Jadi kalau dia ni hak perempuan, hak lelaki jangan ada. Itu ingat tuan-tuan hukum. Kalau yang meninggal ni perempuan, yang lelaki ni siapa boleh menghitung dia ni? Yang boleh adik-beradik dia, ayah dia, mak dia, pak saudara dia, anak saudara dia. Sepupu, dua pupu, tiga pupu, 10 pupu, anak 2 pupu, tak boleh. Sebab ketika ini aurat-aurat dia nampak. Jadi oleh kerana itu kalau meninggal di hospital, tutuplah dia punya tabir itu. Hak lelaki jangan mengada-ngada dekat, kecuali sesama lelaki. Itu kena ingat, zaman ini tak jaga. Suami dia sah. Suami boleh. Suami ni tak apa. Sebab halal dia. Anak dia, anak saudara. Anak saudara benar dia, bukan anak saudara sabit. Anak saudara lelaki dia tak boleh. Sepupu dia tak boleh. Adik-beradik susu boleh, anak susu boleh, pak saudara susu boleh, mak saudara susu boleh. Tu. Jadi bila dah nyatalah, biasanya mata celik. Celik mata kadang-kadang. Kadang-kadang muka semua. Jadi ketika itu pastikan kita ni kena lembutkan ni. Dia ni. Jadi kita angkat tangan dia gini. Kita buat gini. Sebab apa dia akan keras kalau biar lama. Kita buat gini. Buat gini pelan-pelan. Lepas tu tangan belah sini pula. Buat macam tadi juga pelan-pelan. Lepas tu barulah kita letak sini. Berat nama ayat ni. Lepas tu letak sini. Buat di sini. Buat gini. Ada setengah dia buat gini. Tak boleh gini. Ini buat macam sembahyang. Yang sembahyang gini. Gitu. Lepas tu dalam masa yang sama, mayat ini kadang-kadang terkencing, terbelok. Terkencing, terbelok, kena cuci lah. Angkatlah bari-bari dia. Kena cuci. Lepas tu matanya kadang-kadang jelek. Mayat ni mata jelek. Jadi kena tutup gini. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah abwaab as-sama' li ruhihi. Tekan gini. Celik pula. Tekan, celik pula. Urut ke sini. Urut perlahan sini. Urut tekan balik sehingga dia kejam. Sehingga kejam. Jadi kita kata sekarang ni dia meninggal di mana? Dia meninggal hospital. Kalau hospital tak payah berialah, dia akan hantar rumah mayat. Hantar situ. Jadi kita cerita sekarang ni meninggal di rumah lah contohnya. Bila meninggal di rumah, kita kena salih ke mayat ni. Bila dia dah meninggal ni, kita tutuplah dengan kain batik depan. Kita tutup dengan kain batik lepas macam mana. Tutup baliknya, banyak separuh nyawa. Gini, tutup. Jadi kita nak kena cuci dulu ni. Tak boleh lock je ni. Kena cuci. Angkat. Mengangkat nak ada cara ni kena gini. Kain ni masuk ke bawah. Jangan kain begini, tangan kita kena antara pusat dengan lutut, kena tangan kita, haram tak boleh. Yang mengangkat ni siapa? Orang luar boleh mengangkat? Boleh. Tapi pastikan aurat kita tak sentuh, kita tak pandang.
Yang badan semayang kita boleh angkat? Boleh. Tapi pastikan kain ni, mayat angkat sikit. Mayat ni boleh kapur. Kena gini. Ni, tak ada kena ke ni. Mayat ni kalau melepas, tak apa. Dia kain. Kain ni kena lapik bawah. Lapik bawah. Jadi lapik bawah sampai tempat nak bersih di mana? Rumah kita contohnya. Sampai tempat nak bersih, dia dalam keadaan gini ni. Dalam keadaan gini. Jadi dalam keadaan gini, kita ni kena mencuci gini. Pakai sarung tangan ni. Tak kira dah pucuk kain cucur air. Air kencing yang keluar, najis, tahi akan keluar. Kelaziman begitu. Dia akan keluar tahi wanita. Tahi najis seperti mana kita mula lahir dulu. Lah nak mati kita juga. Dia akan keluar itu juga. Tak tahu kejadian kita memang begitu. Tanya pakar-pakar tak boleh jawab ke. Buat warna ni keluar dah pesen gitu. Tak boleh dia jawab. Memang begitulah kebanyakannya. Dan kadang-kadang tak ada najis. Kadang-kadang najis tak ada. Jadi masa ini urutkan dia keluar semua air suruh cuci gini tuan-tuan. Jangan diselok gini. Mudah selok je lah. Tak boleh kena gini. Cuci dalam kain. Masukkan payung letak kemudian cuci. Dah clear. Cari kapas kemudian disubat. Tubuh orang mati ni kebanyakannya belum terbuka. Terbuka ini sumbat. Sumbat ini. Lepas tu ringkasnya siap-siap cuci. Tukar kain ni. Sediakan tempat dia sama ada atas katil ataupun di bawah. Sama ada atas katil bawah, kita angkat semula ni. Jadi bila angkat semula, ketika ini sunat kepalanya matahari terbit, kakinya matahari mati. Matahari terbenam. Bukan melentangnya ni. Faham? Balik ke hospital ke ataupun mati di rumah, disunatkan kepalanya matahari terbit, kaki matahari terbenam. Beginilah. Maksudnya, begini. Kepala ke sana, kaki ke sana, letak seperti ini. Masa nak mengapai baru macam ini. Nak semayang. Nanti kita cek. Ini letak menghadap kaki kiblat, kepala matahari terbit. Sunat begitu. Ataupun baru balik daripada hospital, bawa masuk rumah kita, terus tempatnya dibuat begitu. Terus komplain-komplain lah dalam kitab sebut begitu. Sunnah sebut begitu. Kadang banyak pandai-pandai ni. Sekali begini, sekali beginilah kaki sana. Yang itu saya dengar lah. Sebab dia pun tak berapa tiba. Kita mengaji dah, kita belajar ni. Kepala ke sana, kaki ke sana. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Masa belum mandikan lagi. Jadi situ dah suci-cuci, maka disediakan tempat. Jadi bila disediakan tempat, tilam apa gitu-gini dialaskanlah dengan plastik atau dengan kain, tak kira lah. Maka diletakkan mayat tu sementara menunggu nak mandi. Jadi kalau meninggal malam ni, kena tengok-tengok juga bimas semut. Bila dah mati ni semut minat sangat. Sebab ada berlaku, rupanya dia lock gitu saja, semut masuk sana ni macam terobok. Hitam semua. Sebab anak-anak tak tahu benda. Sepatutnya cari ni ubat. Benda nama? Ubat lipat. Hancur kan? Tabur kat sini. Takut datang semut. Semut minat bila mati memang begitu. Tak ada benda dah. Kita tak ada benda-benda dah masuk dalam hidung, dalam mata dah. Masya Allah. Tak tahulah, mungkin juga bersabit dengan kesalahan dan dosa masih hidup agaknya. Agak-agaknya lah kata kita janganlah membiarkan sampai jadi seperti itu. Jadi kita ikhtiar cara mana? Kena mikir juga cara mana. Jangan letak tepi dinding sangat, letak tengok sikit. Lepas tu menutup mayat ini, janganlah totor bedanya. 3 lapis totor. Berpeluk mayat. Peluk ni hidup lagi pun. Kain batik lepas gini je lah. Ada beli batik lepas? Belilah untuk ni, baru beli ni. Kita beli 3 helai. 3 helai beli, baru tu beli. Ini lama lah. Tak orang bagi pun ni. Yang ni beli 2 helai. Beli di Terengganu. Mahal ke RM20 tu. Belilah cadang mati. Udah kok banyak. Betul kain ni. Ini ada orang bagi. Kain untuk mayatnya. Beri hadiah paling Mekah, boleh salin. Ini suruh
potong mati pun. Ini kau kena hati-hati. Sekiranya kita sembahyang mayat tu duduk bawah, tok imam tak rasa dia pijak ayat kursi ni. Itu kena hati-hati kain. Nanti kita tidur. Ini tak ada jual di sini, Mekah saja. Di masjid kampung saya 8 lan dia ada. 8 lan. Sebab orang pergi umrah, balik haji, sedekah masjid. Sedekah masjid. Jadi ni 8 lan. Sampai mati nak letak 5 lapis tak. Letak dalam almari ni. Orang sedekah balik umrah ni. Kata 35 rial tu Mekah. Siapa pergi ke Mekah ada beli ni? Tak beli. Kalau pergi ke Mekah tak beli macam tu tak ingat mati balik. Pergi umrah pergi haji belilah simpan untuk mayat letih dan menunggu. Lepas tu dah settle apa semua, masa itu satu lagi masalah. Tak boleh pula nak baca Yasin, nak ngaji Quran, tak boleh sebab mayat ni najis lah. Mayat memang najis. Jadi bukan letak Quran atas badan dia, bukan sentuh dia. Jadi nak baca harus boleh. Baca Quran pun boleh, baca Yasin pun boleh, terserah. Nak tahlil pun boleh. Ini sekarang pasang radio macam tu. Dengar radio, ngaji. CD. Tak, saya dengar ni. Tak sepatutnya kita ditaja. Bila meninggal tu adalah tempat kita duduk mengaji. Baca Quran sampai tamat 30 juzuk. Ada cara membaca Quran kepada orang mati. Siap ada doa ni pula. Tapi sekarang ni tak ada. Tak ada nak bawa, tak ada. Dia sepatutnya lepas meninggal, mana meninggal. Contohnya meninggal pagi ni, kita startlah mengaji Quran tu. Bawa Quran pinjam masjid banyak. Baca ramai-ramai sekeliling jenazah. Hidup balik. Orang dulu main hidup. Orang baca Quran, orang ni baca sikit atau juzuk kongsi tu macam tadarus Quran. Orang baca niat pahala disedekahkan kepada si mati. Ada kamu tak boleh tu suruh dengar lah. Kalau Imam Sayuti mengatakan sampai pahalanya sampai dah sokan nak kali ya. Bertahlil boleh. Boleh. Tak ada mana masalah. Bertahlil boleh, baca Yasin boleh. Tak bolehnya karaoke. Karaoke tak boleh. Lain benda tu boleh. Daripada kita borok di tanah tu, baik naik rumah. Siapa yang ada pandai sampai tahlil, lepas tahlil, boleh. Mengaji, boleh. Bagusnya mengaji. Mengaji betul. Kita baca Quran tu. Baca Quran ramai-ramai. Kalau dapat sampai habis 30 juzuk kita baca. Lepas tu ada khatam pula. Khatam mengaji kepada orang mati. Lepas meninggal tu pula mengaji pula sambung pula sampai habis 30 juzuk. Jadi kalau kita di tempat-tempat kita macam kita sini, anak-anak hafid, tahfiz, hafal Quran ni ada, ajak mengaji. 30 juzuk, wah hafid, 30 juzuk lagi, hafid, 30 juzuk lagi hafid. Banyak pun relax sikit. Ada bantuan mudah-mudahan lepas daripada selesai. Lepas meninggal ni selesai. Boleh faham? Boleh nampak? Kalau ada berlaku boleh buat? Boleh. Apa yang dah bahagian ni? Sekarang ni bahagian nak memandi pula. Setengah. Lepas ni kita nak tunjuk terus memandi. Saya tak nak cerita banyak, yang penting boleh buat. Cerita banyak ceramah, kita tak ada, boleh buat. Setakat ini boleh nampak? Kalau saya suruh ulang balik buat macam ni boleh ke tak? InsyaAllah. Kalau gitu faham maknanya. Cara nak mengangkat macam mana aku gitu gini. Jadi ditutupkan gini. Dulu-dulu orang tua-tua dia buat gini. Gitu. Apa tujuannya? Penjuru kain semua buat gitu. Tujuan takut terselok. Bukan wajib buat gini. Sebab ada orang komplain pula. Mana ada nas yang buat gini. Nak kena nas saja. Ada kadang-kadang benda tak ada nas. Nak kena nas saja. Tak ada nas pun tak buat pun. Orang cerdik-cerdik kan. Ini takut terselok. Jadi kalau rumah dia ekor, tak perlu pakai benda gini. Ekor mana ada boleh terselok. Tak, ikan. Buat. Setakat ni boleh faham? InsyaAllah. Ya. Pada tadi masih Ustaz kalau kita saya bawa kain.
Sekarang banyak kita tak baju kan? Tak ada baju, tak ada kain, cuma penutup gini saja. Cumanya kalau nak ditutupkan sikit, cari kain pelekat, kemudian tutup gini, buat gini aja. Jangan disarungkan. Buat gini dalam kain pelekat, lepas tu tutup atas. Kalau sarung, payah pula nak buka. Ustaz dia kena gunting ni, tak boleh nak cabut kan? Apa benda? Baju kan kat seluar ni nak kena gunting. Ni boleh cabut, mudah je. Mai, nanti kau orang nak tunjuk cara cabut. Bukan cabut seluar dah, baju je. Mai nak tunjuk. Boleh. Bukannya payah. Kalau dia pakai baju t-shirt contoh kan? Kita pegang boleh kena. Pegang. Pegang kalau berdudukkan dia. Berdudukkan dia, banyak boleh tolak. Jadi dia pakai t-shirt. Kita buat gini. Kita buat gini, pegang boleh. Kita tarik pelan-pelan. Ini kita tutup lah sini. Tutup gini, tarik baju ni pelan-pelan. Tangan dia angkat gini. Boleh. Boleh tak payah gunting-gunting tak payah. Itulah cara dia. Boleh. Seluar macam mana aja? Boleh. Kalau dia pakai seluar. Buka, kita tutup di atas ni. Cara lah saya kata nak kena ambil perhatian tu. Nak buka seluar dia, kita buka tali pinggang dia, buka benda namanya zip dia apa semua. Lepas tu kita tarik pelan-pelan, seluar dia tarik. Lepas tu tutup gini. Lepas tu pula jangan pakai kain sarung. Kain sarung payah nak buka. Tutup atas saja ni. Jadi rehat sampai pukul 10.45. Ya. Tahu sini. Benda letak. Garpu. Dia yang sebenarnya letak benda atas ni dia takut masuk angin. Kita tadi masa mandi kita dah sumbat. Bila sumbat angin tak masuk. Kalau masuk angin dia takut perut terbuncit. Jadi kalau letak gunting pun tak ada memberi kesan apa-apa. Tak payah letak. Dia banyak kepada adat. Kalau faham letak batu. Kita sumbat tadi tu. Sumbat angin tak masuk sebab dia berubah. Lumpur kita ni terbuka. Tu dia sumbat. Tak payah letak gunting letak. Tak payah letak. Ada semua tempat letak Quran atas ni. Itu tak boleh. Letak Quran atas mayat. Boleh. Letak Quran atas mayat. Boleh lihat sampai 10.45. Kena ingat boleh-boleh dengan saya sambil cerita saya nak soal balik benda saya ajar tadi. Tuan-tuan boleh jawab ke tak? Okey, terima kasih. 10.45 masuk balik. Jadi untuk mana-mana siapa yang tak dapat nafkah tu tunggu sekejap. Sebab kita sediakan 100 sahaja. Jadi kehadiran hari ini 100 lebih. InsyaAllah SU kita dengan serah belum balik dari dalamnya. Sebab hari ini aku minum kedai lewat kita buka katanya. Kemudian pen pun kita dapat sponsor 100 saja. Jadi siapa yang tak ada dalam beg tu dia je lah. Dia faham-faham je lah. Jadi kita teruskan selepas 10.45 nanti. Ada yang berada di luar tu kelas minum-minum lah. Sementara kita menunggu makan tengah hari. InsyaAllah kita akan solat zuhur dulu. Selepas solat zuhur baru kita makan. Senang, maka itu kita bersurat. Jadi saya ambil kesempatan di sinilah. Syukur Alhamdulillah. Untuk makan tengah hari ini kita sebahagian besarnya ada sponsor sebahagian besar daripada lauk kita. Terima kasihlah kepada yang sudi menyumbang untuk majlis kita pada hari ini. Baiklah saya nota aku tunggu Cik Nasrah balik sekali lagi. Kita ada buat sekali lagi. Sekian, terima kasih.